Timbalan dia Datuk Aziz. Dua-dua tidak bertanding kena sanggup berkorban untuk memastikan Sabah milik warisan kita punya. Hadirin yang dirahmati sekalian, pilihan raya ini cukup penting kepada umat di bumi Sabah. Dia bukannya satu pesta, bukannya satu perayaan. Pasal apa pilihan raya diadakan 5 tahun satu kali? Kena membolehkan supaya umat di satu tempat seperti di Sabah boleh mengukur bagaimana rasanya keadaannya di bumi Sabah. GRS perintah 5 tahun, gabungan rasuah Sabah. Pasal apa? Kebimbangan saya di antara ahli politik yang sudah lama dalam ganggang politik ini, melihat dan menonton Tun Mustafa. Saya pernah membantu Tun Mustafa bertanding di Kota Belud lawan Jak Omar di sini. Masuk rumah ke rumah beribu masuk di Kota Belud ini. Semaruah Simon saya berjalan, membimbangkan saya hari ini. Umat Sabah, umat yang mempunyai kesatuannya dahulu, hari ini umat berpecah. Bukan hanya ianya dipecah oleh parti-parti dari Kuala Lumpur, campur tangan Putrajaya meresap daripada akar umbi. Saya mantan Menteri Kanan, saya mantan Naib Presiden UMNO. Kita kena insaf. Enough is enough. Kita kena sedar, orang Sabah bukan hanya berpecah. Orang Sabah dipecah menerusi parti. Orang Sabah memecah orang Sabah. Saya masih ingat layaran Tun Mustafa ditumbangkan oleh orang Sabah. Siapa dia? Tun Fuad Steven. Siapa dia? Datuk Haris. Berjaya Datuk Haris ditumbangkan oleh orang Sabah. Siapa dia? Si Pairin, termasuk ASU. Si Pairin ditumbangkan oleh orang Sabah. Siapa dia? Termasuk Naib Presiden, sekarang Presiden Parti Warisan Sabah ini. Kita kena belajar. Perbelahan perpecahan kita di bumi Sabah ini tidak ada kebulatan suara umat di Sabah ini. Pasal apa? Nafsu kita. Ada orang yang berani, tapi berani apa? Berani memperjuangkan nafsu mereka, tapi tidak berani untuk mempertahankan hak rakyat Sabah di bumi Sabah. Saya katakan, tidak ada kerajaan yang telah membawa supaya hak Sabah dipertahankan. Bukan Tun Mustafa, bukan Datuk Haris, bukan si Pairin, bukan Musaman, bukan si Sali Sekeruak, bukan si Dopok yang membawa perubahan sehingga perlembagaan Malaysia yang dahulu sebagai wilayah tahun 2016-2010 dia sebagai negeri saja. Warisan perintah cuma 20 bulan. Ada orang soal apa yang kami buat, apa yang kami pertahankan hak sampai perlembagaan Malaysia. Ini perlembagaan Malaysia 2016. Dalam perlembagaan Malaysia 2015, 12, 2020, 19, 2010. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, apa yang dinyatakan dalam artikel 1, dalam artikel 1 perlembagaan Malaysia yang ada ini dinamakan pertama, muka surat pertama perlembagaan Malaysia. Apa yang disebutkan?
name State Territory of Federation. The federation shall be known in Malay, in English, by the name of Malaysia. The state of federation shall be Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu. Artikel 1, Sabah sama dengan Perlis, Sarawak sama dengan Kelantan. Ini perlembagaan Malaysia 2016, 2015, 2014, 2001, 1970-an. Ini perlembagaan Malaysia 2000 apa ini? 2022. Apa disebutkan di situ? Muka surat 1, artikel 1 perlembagaan Malaysia. Negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan. Persekutuan dinamakan Malaysia. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri Tanah Melayu, Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor, Terengganu, negeri-negeri Borneo, Sabah, Sarawak. Kenapa disebut Borneo? Pasal itulah perjanjian 63. Dalam perjanjian 63, Tun Mustafa, Tun Fuad J. Sundang tanda tangan daripada pihak British di depan Queen Elizabeth. Tanda tangan apa? Setuju rundingan intergovernmental agreement yang report. Berunding berapa tahun untuk supaya hak kita dapat kita jayakan, dapat kita rasa. Tun Mustafa, Tun Fuad tanda tangan di depan Queen Elizabeth. Pasal apa ya? Kita mau merdeka. Merdeka daripada apa? Dari penjajah British. Supaya kita bukan lagi negeri yang ditakluki oleh British. Setelah ditandatangani, tujuan kita bila kita membentuk Malaysia yang kita lahirkan, mana mungkin Malaysia boleh lahir kalau tidak ada Sabah dan Sarawak ini. Betul tak? Siapa yang tanda tangan bagi Tanah Melayu waktu itu? Ketua Menteri Melaya. Siapa Ketua Menteri Melaya? Bukan Perdana Menteri Malaysia, bukan Perdana Menteri Melaya. Ketua Menteri Melaya dinamakan almarhum Tunku Abdul Rahman. Siapa mewakili Sabah? Not Borneo. Tun Fuad, Tun Mustafa diamanahkan oleh Governor British, diamanahkan oleh penjajah. Mereka tanda tangan di depan Queen Elizabeth supaya kita dilepaskan daripada penjajah British. Pasal apa? Kita mau otonomi kita. Kita mau kuasa kita. Kuasa kita tentang tanah. Kuasa kita untuk masa depan kita. Lautan Cina Selatan jauh daripada Putrajaya itu. Minyak yang ada, gas yang ada, dahulunya Laut Cina Selatan ialah milik North Borneo. British menjajah kita. Bayangkan bila kita tanda tangan pembentukan Malaysia, dia menjadi sebahagian daripada negara Malaysia. Tapi mengawalnya ialah wilayah Sabah. Tapi dipindah perlembagaan Malaysia. Dengan apa? Petroleum Development Act 1974. Parlimen Tun Mustafa ditumbangkan kerana tidak setuju dengan 5%. Kamu ingat ke itu? Ingat. Tapi undi tidak ingat. Sedar tidak sedar. Bangkit orang Ketuk Belud ini. Jomo Samate. Berani apa ini? Bangkit. Bangsa rakyat Sabah mesti berani. Jangan penakut. Don't be a coward to fight for your right. What kind of people we are? Ini masanya. Pilihan raya. Kita perlu berani untuk bertindak. Undi. Pastikan hak kita dapat kita pertahankan. Tolak parti daripada Kuala Lumpur. Kenapa tidak boleh? Bila kita tidak mengundi UMNO, orang soal kita tidak sayang Malaysia. Apa ada termaktub dalam perlembagaan? Kalau tidak undi UMNO,
kita tidak sayang negara. Ada ke situ? Bila kita bantu Malaysia, tidak ada parti satu pun di Sabah ini. Yang ada ASNO, yang ada SCA, yang ada apa waktu itu. Betul tak? Pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Pastikan, satukan tindak tanduk kita. Bukan untuk saya mau ketua menteri, bukan untuk warisan perintah, tapi kita mau selamatkan cucu anak kita, generasi kita akan datang. Merdeka kita 40 tahun. Bila warisan jadi kerajaan, Amir Zan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau cek Cabinet Paper 18 hari bulan November 2019. Kertas Kabinet, apa Kabinet 2019 bulan 11 18 hari bulan. Baca dengan baik. Apa keputusan dia? Saya minta dengan rakan saya Mendiang VK Liu, Menteri Undang-Undang. Apa dalam jawatan kuasa Kabinet itu putuskan? Mansuhkan rundingan Perjanjian 63. Apa dalam Kabinet? Go and check. Amir Zan, jangan cakap kita tidak buat apa-apa. Go and check. Semak Kabinet paper itu. Diorang masih hidup itu. Tapi diorang bukan lagi Kabinet, mungkin tidak boleh cek. Ya. Dia masih Kabinet lagi di peringkat persekutuan. 18 hari bulan November 2019. Bubarkan jawatan kuasa rundingan, tubuhkan jawatan kuasa pelaksanaan Perjanjian 63. Ada di situ. Dari 21 perkara, 17 yang diluluskan. Hak Sabah kita kembalikan. 2019 apa Jiji jadi ketua menteri? Siapa ketua menteri waktu itu 2019? Warisan, bukan JRS. La haula wala quwata illa billah. Kemana orang kita ini? Kita didendangkan dengan lagu-lagu Sabah Maju Jaya, jaga rumah kita. Jaga rumah apa? Yang tidur di katil BN, yang masak di dapur PH. Mana JRS? Duduk di bangku. Slogan apa yang kita mau perjuangkan? Kita mesti lantang. We must be brave enough to fight for our right in this coming election. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap baca baik-baik daripada 21 perkara, di antara perkara yang penting yang telah diputuskan oleh Kabinet 2019, otonomi Mahkamah Besar Sabah Sarawak terletak kepada Sabah dan Sarawak sampai sekarang ini. Otonomi dia. Pasal apa? Perjanjian 63 40% baru-baru ini didengar, bukan di Kuala Lumpur, didengar di Mahkamah Sabah Kota Kinabalu. Siapa yang buat? Warisan, bukan JRS, Gabungan Rakyat Sabah. Mana ada orang Sabah bergabung? Sudah berpecah-pecah ini. Betul tak? Pecah pergi mana? Pasal apa berpecah? Nafsu. Kononnya bergabung memperjuangkan hak Sabah. Tidak dapat kursi, si Jeffrey lari. Tidak dapat kursi, Yong Tekli lari. Apa? Kami perjuangkan hak Sabah 40%. Kami keluar daripada Pakatan Harapan. 2-3 tahun lalu mereka tidak keluar. Datuk Seri Anwar Ibrahim nasihatkan, jangan lawan dengan kerajaan persekutuan, lawan dengan SLS, gabungan peguam-peguam Sabah. Kerajaan negeri Sabah lawan. Aku pun ikut lawan. Tapi oleh kerana tidak dapat kursi, keluar daripada Pakatan Harapan. Berapa dapat kursi? Cuma 3. Rupanya perjuangan kursi. Orang Kota Belud, orang Tuaran, orang Ranau, orang Sipanggar, bangun. Jangan hanya didedangkan dengan TikTok.
WhatsApp. Datuk Syafi'i lah punya salah pasal air tidak ada. Jalan berlubang, salah saya. Air tidak ada, salah saya. Dorang ambil duit, salah saya. Dituduh saya ambil duit 1,5 bilion, dikasih baju orange saya. Datang rumah saya, tidak jumpa duit. Pergi bank saya, tidak jumpa duit. Yang belum jumpa bendera warisan saja. Diminta saya bagi baju orange. Mantan Menteri Kanan, mantan naib presiden, si Ismail Sabri dituduh 100 juta terjumpa. Masuk mahkamah pakai kot, pakai necktie. Saya pakai baju orange, disuruh tidur di lantai. Bagus, dicaci, dihina saya. Orang Sabah ini akan bangun lawan dengan mereka ini. Pertahankan hak kita. Pastikan kita ikut lunas undang-undang. Mahkamah sudah putuskan. Apa mahkamah putuskan? Bayar balik 40%. Keluar mahkamah mau runding lagi. Ada sistem perlembagaan, ada sistem undang-undang. Hakim bilang kau dipenjara 10 tahun. Keluar kau dari mahkamah, lepas itu boleh runding kah? Cuma 1 tahun boleh kah? Tidak ada itu. Kalau mau runding tentang berapa tahun kau mau dipenjara, 10 tahun kah, 5 tahun kah, musim dalam kes di mahkamah, bersidang, lawan dan tuntut untuk kamu dapat. Ini tidak, mahkamah sudah putuskan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap pilihan raya ini menangkan anak saya si Munira ini. Menangkan calon-calon kita. Abdul Otong ini. Berdiri kau. Jangan kau tidak peduli. Ketua pemuda, ketua wira pun. Calon kedamaian. Mokhtar calon Sulaman. Calon Kiulu. Kuat perut. Saibi. Dr. Joseph calon Tamparuni. Jeffrey Gopo calon Kundasa. Egna seorang mantan hakim magistrate first class, anak muda. Inana Mazlan kawan lama, seorang orang tua agama, orang lama, bekas pensyara, master degree holder. Dan juga rakan saya si dari Pederanau juga, Suhaili Paginaka. Mana lagi? Ali Asgar. Semua calon-calon ini. Ada doktor, mantan DIU, mantan hakim, ada master degree holder. Ini calon yang kami paparkan. 16 engineer warisan paparkan kepada umat di Sabah. 4 orang hakim. Kami katakan inilah calon kami. Peguam, 6 orang peguam. Kami tawarkan untuk rakyat Sabah, tolonglah undi orang Sabah. Seorang duta yang dipaparkan. GRS yang paparkan dari atas ke bawah. Gas mineral semuanya rasuah. Dapat duit, diam-diam kau. Keluar video. Saya mana ada video. Disuruh tidur saya di lantai. Duit tidak jumpa. Pasal apa? Saya bersuara untuk mempertahankan rakyat Malaysia dan juga negara ini. Kebenaran itu akan mengatasi kebatilan. Siapa yang dalam penjara? Si Najib kah saya? Umat bagi petunjuk sama kamu ini. Pasal itu saya minta rakan-rakan rakyat di Sabah, khususnya di Kota Belud, di Tuaran, di Ranau, di Sipanggar,
tumbangkan UMNO, tumbangkan JRS, tumbangkan Pakatan Harapan yang ada. Kalau Mahathir boleh kasih mati UMNO, mantan presiden. Kalau Tan Sri Mahyudin, mantan Perdana Menteri, mantan timbalan Presiden UMNO, mau matikan UMNO, kemana UMNO ini? Di mana mantan presiden mereka? Di mana Ismail Sabri? Di mana Hishamuddin? Di mana Kejek? Pasal apa? Bangsa Melayu, bangsa Islam. Jangan lakukan hanya berdasarkan bangsa. Manusia tidak boleh diukur dengan bangsanya, diukur dengan amalannya. Ananda Munira, masa kita kerajaan, saya tidak kira sama ada dia pembangkang tidak pembangkang. Saya bagi tanah 480 gram tanah di Tambunan. Bukan ada wakil warisan di Tambunan. Tidak ramai wakil warisan di Keningau. 2.400 gram tanah saya bagi. Di Nabawan bukan YB warisan, 400 gram tanah kita bagi. Rakan saya Datuk Daryl Laiti, waktu saya di luar bandar, jumpa dia. Daryl beritahu dia, waktu itu dia PKR. MP Pembangkang. Daryl kasih tahu sama saya apa yang saya boleh bantu di Pinampang. MP Pembangkang. Bukan saya kira dia pembangkang. Saya kira bila kita buat jalan, yang berjalan bukan bendera pembangkang, yang berjalan ialah rakyat Sabah itu. Yang dapat geran tanah rakyat Sabah. Cerita semuanya orang sempurna punya. Masa warisan kerajaan, siapa setiausaha kerajaan negeri? Kedayan, Sapar Untung sampai sekarang masih lagi. Siapa pengerat tanah dan ukur? Orang Cina, Bernard Liu. Siapa setiap tetap Kementerian Keuangan? Orang dusun, si Kain, Rusdi yang sekarang bertanding KDM. Tanding KDM. Ada yang bukan tanding hanya KDM, tanding bebas. Apa bebas boleh perintah kayaknya? Penamaan calon 3 hari lalu ini, bila saya nampak di Sempurna saja, di Tawau saja, bayangkan yang bertanding bebas, yang bertanding impian, yang bertanding sah, yang bertanding parti cinta. Semua orang Sabah menggunakan parti memecah orang Sabah. Pilihan raya ini penting. Satukan orang Sabah menerusi satu parti berbagai bangsa dinamakan warisan. Logo warisan ini dari tangannya merah dan tangannya biru, bukan BN. Bukan merah itu roket warnanya itu. Tangan pantai barat, pantai timur. Kalau tangan ini genggamannya kuat, kapal ini tidak akan karam walau lautan Cina Selatan apa yang kita hadapi. Karena kesatuan umat itu cukup penting bagi kita untuk menjayakan agenda. Jangan kita terikut dengan nafsu kita. Kebimbangan saya. Sampai ke hari ini kita berpecah-pecah. Bukan hanya dipecah, kita berpecah menerusi parti. Orang kita pecah berbagai. Ada orang lawan, anak beranak pun berlawan, adik-beradik pun berlawan. Kemana mau orang Sabah ini jalan? Where do we go? Apa yang kita mau achieve? Apa yang kita mau tawarkan? Kita bertanding, saya lawan saya punya abang. Pasal itu saya beritahu sudah sampai ketikanya umat di Sabah ini yang berbagai bangsa harus kita satukan. Kalau kita bersatu, tidak akan boleh dimainkan suara datang daripada bumi Sabah oleh pihak kerajaan persekutuan. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan hari ini parti apa yang ada? Masa kita gubal perlembagaan, masa digubal perlembagaan, masa mendiang BK Liu bawa pertama tidak lulus.
Pasal apa? UMNO tidak sokong. Bila UMNO tidak sokong, Sarawak tidak sokong. Pasal bergabung dengan BN Sarawak waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bila kali kedua dibawa, siapa yang bawa? Wan Junaidi, Tun Wan Junaidi yang sekarang TYT Sarawak. Bila dibawa oleh Wan Junaidi, rakan saya dari Liking, kita sokong kah? Dulu dong tidak sokong. Dera 8 orang YB Sabah warisan sokong pindahan perlembagaan. Kalau statusnya Sabah sebagai wilayah berbeda dengan negeri lain, pasal hak kita lain daripada yang lain. Betul kan? 40% ini. Ada yang orang cakap, kami sudah bagi berbilion untuk Sabah, buat hospital, buat balai polis, buat sekolah. Di Kota Belud ada sekolah menengah, ada sekolah rendah, ada kamp tentera. Itu perjanjian 63. Tanggung jawab persekutuan, senarai persekutuan. Apa senarai persekutuan? Keselamatan. Apa senarai persekutuan? Kesehatan. Apa senarai persekutuan? Pendidikan. Tidak ada kerajaan yang melantik guru. Sabah lantik guru kah? Tidak ada. Sabah lantik polis kah? Tidak ada. Yang lantik polis persekutuan, yang lantik tentera persekutuan. Itu dinamakan senarai persekutuan, federal list. Ada concurrent list dalam perjanjian. Senarai bersama. Ada jalan raya persekutuan, ada jalan raya negeri. Itu yang kadang-kadang bila kita dengar kami bagi peruntukan untuk tubuhkan Universiti Utara di Kedah, belanja beratus juta. Universiti Utara boleh pula dong buat. Apa Perlis dapat 40% ke? Buat hospital jantung di Sarawak, belanja persekutuan. Itu apa itu? 40%. Sarawak tidak ada hak untuk dapat 40%. Kedah tidak ada hak untuk dapat 40%. Itu tanggung jawab persekutuan. Tapi 40% cuma satu saja, yaitu wilayah Sabah yang punya. Mesti dikembalikan kepada Sabah itu. Runding boleh runding, tapi runding sudah 60 tahun lebih. Minyak kami punya sampai jatuh Tun Mustafa. Pasal itu bila saya jadi ketua menteri, saya beritahu dengan Zaleha, adik Sarin Pandin. Saya beritahu dengan Zaleha, dia peguam negeri. Zaleha, kita buat undang-undang. Saya mau impose sales tax, cukai kepada Petronas 5%. Hari ini kerajaan negeri dapat 2 bilion lebih, 3 bilion kalau harga $70 satu barrel. Siapa yang buat? GRS, CIGG, warisan yang buat ini. Bukannya kerajaan GRS tambah hasil. Mana mereka tambah hasil? Yang dorang tidak tambah hasil. Yang dong tambah saja belanja untuk beli kereta. Kereta Lexus harga hampir 1 juta. Bayar plat number 4 juta. Yang naik kereta harganya mahal, 3 orang saja yang rasa. Siapa dia? Drivernya, bodyguardnya, sama ketua menteri saja. Tapi kalau duit itu berjuta digunakan untuk kasih baik jalan, yang merasa jalan itu 4 juta rakyat Sabah, bukan 3 orang driver bodyguard dengan ketua menteri itu. Kita jadi kerajaan, apa yang dong mereka buat? Kita selaku pemimpin yang utama selamatkan nyawa manusia. Pasal ada COVID. COVID penting kepada kita dijaga dengan baik. Beli ubat. Leaders must know where the priorities are. Mana keutamaan-keutamaan. Musim berperang, kau sediakan senjata. Jangan kau sediakan kereta. Musim COVID kita sediakan ubat. Saya bagi 1 juta kepada polis. Saya tahu ada special branch ini, dengar, buat laporan pergi Bitaman. Sama ada saya cakap betul, kamu cek rekod. Masa warisan perintah, bagi 1 juta kepada polis, bagi 1 juta kepada armed forces, saya bagi 1 juta kepada Kementerian Pelajaran, bagi 1 juta untuk Kementerian Kesihatan, untuk selamatkan mereka frontliners yang ada. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya berharap
Pilihan raya kali ini orang Sabah turun undi ramai-ramai. Boleh? Undi parti? Apa dia? Bukan barisan, ha? No. Amu nama mau di BN. Kalau Mahathir mau kasih mati BN, kalau Mahyudin kasih mati UMNO, saya kasih mati UMNO, tidak boleh. Warisan kita putuskan bertanding di Semenanjung. Saya tahu tidak menang, bukan senang menang. Di Johor, di Pandan, calon kita di Pandan mantan Presiden MCA Tan Sri Ong Tikiak. Bila saya bercama di Johor, warisan datang ke Semenanjung, ada parti Pakatan Harapan yang cakap kacau. Kita datang bertanding di Semenanjung, kacau. Dorong datang bertanding di Sabah, tidak kacau. Bagus ini. Hak kita perlu kita pertahankan. Kursi Sabah 73, jangan bagi dengan mana-mana parti. Sama ada dari Semenanjung maupun parti tempatan yang suaranya tempatan tapi tindakannya bukan tempatan. Betul kan? Oh, ada yang cakap hari ini kita lawan, besok kalau lepas pilihan raya kita boleh berkawan. Kasih bodoh orang Sabah saja ini. Sampai bila kita dikasih bodoh ini? Hadirin yang dirahmati sekalian, inilah waktunya orang Sabah mesti kental jiwa berani. Brave to take your right, brave to take the government. Jangan mana-mana pihak boleh menentukan kerajaan Sabah. Orang Sabah yang menentukan siapa kerajaan di Sabah ini. Orang Sabah yang boleh tentukan siapa ketua menteri Sabah. Betul tak? Masakan ketua menteri Sabah boleh ditentukan oleh Kuala Lumpur. Mereka pula yang menentukan siapa ketua menteri Sabah ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, hari ini kita pastikan perjuangan mesti kita kentalkan jiwa kita. Warisan bukan parti yang kecil. Warisan mempunyai YB di Sindumin, melompat. Warisan ada YB di Kudat, Bangi, melompat. Warisan ada YB di Sibatik, melompat. Pilihan raya kali ini kita pastikan parti dan juga parti warisan kursi itu akan menjadi milik warisan balik. InsyaAllah, jangan bimbang sana. Saya sudah jelajah 73 kursi di Sabah. Bukan senang, saya tahu. Tapi kita tidak mau bergabung dengan mana-mana pihak. Penat sudah kita bergabung ini. Kita belajar dari gabungan-gabungan yang ada. Saya bergabung dengan BN. Di lock up saya. Betul. Kamu ketawa, kamu tidak rasa apa yang saya rasa. Saya tidak mau dengar TikTok, saya tidak mau dengar WhatsApp. Saya merasa dengan hati saya, dengan jiwa jantung saya bagaimana keadaannya itu. Pasal itu penting untuk generasi, bukan saya. Umur saya masih muda lagi, 70 tahun. Kemana kita mau bawa ini? Rakan-rakan saya di Kota Belud ni, saya naik presiden. Bukan saya tidak pernah bantu mereka, satukan mereka. Tapi hari ini kemana ini? Saya sudah nyatakan dengan anak saya, keluar kau daripada ASNO itu. Bubarkan ASNO, masuk warisan kalau kau mau tanding. Satukan dalam parti warisan umat ini. Betul tak? Masa Tun Mustafa hidup, ASNO tidak ada. Kita matikan ASNO. Betul kan? Kemana ini? Besok kita tidak ada, akan ada orang-orang muda menjadi presiden parti-parti itu. Begitu juga APKO, begitu juga STAH. Tidak ada parti di dunia, paling banyak cuma di Sabah ini. Tidak sampai ke bintang STAH, mereka gunakan roket. Tidak sampai roket digunakan, dorang bermimpi, parti impian. Kemana orang Sabah ini dibawa? Mau bermimpi? Warisan mempunyai dasar. Besok kita jadi kerajaan, kita mau pastikan kerajaan warisan memerintah, mesti kerajaannya bersih,
jangan rasuah. 20 bulan kita jadi kerajaan. Ada saya ambil tanah di Kota Belud, ada ambil tanah di Kelabakan, ada ambil tanah di Ranau, ada ambil tanah di berapa tempat. Saya haramkan ekspor kayu balak supaya saya mau proses kilang-kilang untuk buat perabot di Sabah ini. Buat apa kita kasih kerja dengan Jepun? Buat apa kita kasih kerja dengan orang China? Kita jual kita punya kayu, harganya 1.000, kau beli perabot China 3.000, 10.000. Kayu yang dijual oleh China, kita punya kayu. Dulu kau jual 1.000, kau beli 10.000. Pandai betul orang Sabah ini. Macam orang China saja boleh buat perabot, masakan orang Sabah tidak boleh buat perabot. Besok kita jadi kerajaan. Kita pastikan bukan setakat kita mau kerajaan yang bersih. Jangan rasuah. Kalau ada menteri-menteri yang rasuah, kita akan ambil tindakan. Jangan calon-calon yang ada pada hari ini bawa warisan, projek sana, projek sini. Kita akan susun atur. Saya akan pastikan YB cukup peruntukan, bukan tidak cukup makan. Bagi peruntukan, selain gajinya, mesti ada peruntukan tambahan untuk pembangunan alun-alun, bantu rakyat di kawasan mereka di mana ada. Buat jambatan, rumah-rumah yang ada, keadaan yang susah jalan raya yang ada. Itu yang pastinya supaya YB ini mau cari projek pasal rakyatnya mendesak pintu jam 1 pagi diketuk pasal tidak ada peruntukan. Tapi peruntukan itu saya minta YB bukan untuk YB, untuk rakyat di Sabah. Besok kita jadi kerajaan ini. We want a capital government, kerajaan pimpinan yang boleh mentadbir. Kenapa kita tidak boleh tadbir? Oh, Haji Ji bilang saya jual ubat. Ubat apa yang saya jual? 20 bulan kita kerajaan, hak Sabah dalam perlembagaan kami yang memindah. Kalau perkara yang besar yang memerlukan 2/3 boleh kita bawa dalam perlembagaan Malaysia, masakan yang lain kita tidak boleh bawa. Masakan hari ini hakim-hakim Sabah, dulu pejabat hakim Sabah dan Sarawak terletak di Kuching. Saya beritahu dengan Tun Richard Melajun, pindah pejabat kehakiman besar Sarawak dan Sabah sekarang ini berada di Kota Kinabalu itu. Siapa yang buat? JRS, warisan apa itu? Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, besok kita jadi kerajaan, kita akan pastikan supaya Sabah tidak bergantung sangat dengan Kuala Lumpur. Kita akan wujudkan kilang-kilang untuk buat ubat di Sabah. Ada 300 kilang buat ubat, generic medicine, Panadol, penicillin, ubat-ubat, macam-macam ubat. Kilang di mana? Di Melaka. Kilang di mana? Negeri Sembilan. Kilang di mana? Selangor. Kenapa Sabah tidak ada kilang ubat? Apa orang Sabah ini tidak pandai kah? Bukan tidak pandai, pimpinan JRS tidak ada wawasannya untuk membantu rakyat. 20 bulan kita jadi kerajaan saja, kiri kanan bersatu, kacau si Mahathir. Saya sudah beritahu Tun Mahathir, jangan datang pergi Sabah bersatu. Saya doakan panjang umurmu. Tun Mahathir bukan hanya patinya ditinggalkan, sampai dia pun ditinggalkan oleh si Masidi sama si Adidi. Wallahi wabillahi watallahi masih hidup Tun Mahathir. Saksi di siring saya si Mahyudin, saksi di siring saya si Mukris. Ya. Bukan kita kila jawatan. Daryl MP Aziz ada di situ. Mana Datuk Aziz? Tan Sri Noh Omar di belakang kami. Datuk Sri Najib pengurusikan mesyuarat. Datuk Najib cadangkan Ismail Sabri Perdana Menteri. Kau timbalan Perdana Menteri. Daryl, you remember dia? Bukan kita mereka-reka. Wallahi wabillahi watallahi. Apa dong ingat saya gila mau jadi Perdana Menteri, mau gila jadi timbalan Perdana Menteri? Ditawarkan saya beritahu dengan mereka, kamu tidak lama itu, tidak kekal itu. Begitu juga rekan saya Mahyudin Yassin datang pergi rumah saya, yang bawa Azmin sama si Daryl itu. You remember Daryl?
bawa pergi rumah saya. Kenapa dia mau bawa? Mau runding-runding. Bagi jawatan timbalan penduduk, bagi projek. Saya beritahu dengan dia, brother, kau ambil 7 parti MP, kau bagi dengan orang tua ini 6. Kau tidak lama itu jadi Perdana Menteri. Cakapnya betul kan? Tidak sampai 5 tahun si Mahyudin, betul kan? Saya yakin kalau orang Sabah bersatu, insya-Allah kali ini kita akan pastikan supaya warisan perintah 5 tahun, bukan 2 tahun. Pasal apa 5 tahun? Kita sudah gubal berbagai pendekatan-pendekatan. Ada akta lompat, dan juga saya pastikan supaya calon yang bertanding kalau melompat satu-satu ini, kamu kena bayar berapa juta, itu bankrupt kamu itu. Kamu punya rumah, kamu punya tanah, kamu punya... Saya sudah bincang dengan rekan saya Tun Richard Melanjut itu. Ikat mereka, jangan lompat-lompat. Kalau melompat bubar kursi, bankrupt lagi. Bukan pasal apa? Selamatkan orang Sabah dan bumi Sabah ini. Itu yang penting. Besok kita jadi kerajaan, pastikan supaya hak kita dapat kita pertahankan. Di Kota Beludi jangan bimbang sana. Kita ada rancangan. Nanti 23 hari bulan di Pinampang saya akan umumkan satu persatu. Kota Beludi ada keupayaan dia, pelancongannya ada, pertaniannya ada. Ya. Mana ada monyet mancung hidungnya, yang panjang hidungnya cuma di Kota Beludi ini. Sabah ini mempunyai potensi. Di Ranau ada rancangan kita. Bayangkan mana ada produk pelancongan di rantau Asia yang paling cantik, yang paling menarik di bumi Sabah ini. Gunung tertinggi di mana? Kota Kinabalu. Pulau yang tercantik, Sipadan. Udung bilang kotor sempurna. Apa sempurna kotor? Ngakomeng. Ada majelis daerah, ada pejabat daerah yang bertanggung jawab untuk bersihkan. Adakah ketua menteri kasih bersih jalan raya? Nauzubillah, kadang-kadang dorang bilang jalan berlubang, salah datu sepi. Tidak ada air, salah datu sapi. Pasal apa? Mantan Menteri Luar Bandar. Sekarang Menteri Luar Bandar Zahid Amini, kenapa tidak disalahkan? Saya pula salah. Semuanya salah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekarang di viral lagi itu. Bulan puasa, saya pergi sembulan beli kuih. Ada orang minta sedekah, bagi bantuan sikit-sikit. Lepas itu saya bagi bantuan. Dan terus saya mau beli kuih untuk balik ke mana anak. Bagilah duit sedekah bulan puasa. Bukan bubar dewan lagi. Betul tak? Tapi belanjawan tahun ini 6,7 bilion. Mana duit ini? 6,7 bilion peruntukan diberikan kepada timbalan setiausaha kerajaan negeri hampir 100 juta. Tidak pernah dalam sejarah saya berpolitik 36 tahun bekerja di Semenanjung dibagi peruntukan setiausaha kerajaan negeri, apa ni, KSN, Ketua Setiausaha Negara, boleh dapat 100 juta. Cuma di Sabah ini mau duit di mana itu? 44 juta, 44 juta. Besok kita kerajaan, saya akan siasat mana duit ini. Kementerian Keuangan dalam belanjawan dia 5 juta saja untuk pembangunan. 3 bilion belanja biasa. Apa kok belanja biasa ini? Kemana duit ini? Pasal itu dalam pilihan raya ini akan bertaburan duit. Masuk pintu ke pintu, masuk rumah ke rumah. Bagi 1.000, bagi 500. Apa 500 ringgit boleh kasih baik lubang jalan di Kota Perlut? Di Kota Perlut masih ada sekolah yang berpapan. Betul kan? 56 bilion peruntukan tahun ini. Tahun depan 60 bilion duit untuk Kementerian Pelajaran. Di mana 50 bilion tahun ini belanjawan? Tahun depan 60 bilion. Besok kita kerajaan, kita akan wujudkan Kementerian Pelajaran Sabah. Dan saya minta kerajaan Sabah dan juga kerajaan Persekutuan runding. Si Munira sampai suaranya lantang, habis sudah suaranya, berucap di parlimen. Kalau di parlimen berucap, MP boleh didengar, tapi tindakan tidak diambil. Tapi
Besok nanti kita wujudkan Kementerian Pelajaran runding dengan Kementerian Pelajaran, Persekutuan kerajaan berunding dengan kerajaan. Jauh berat kalau mereka tidak mendengar suara kita. Kita mau supaya berbilion duit belanja sekolah-sekolah yang berpapan. Ada sekolah di Sabah ini papan. Ada sekolah bukan setakat papan, tandas pun tidak ada. Kalau ada tandas tidak ada air. Di Long Pasir saya ketua menteri waktu itu tidak ada tandas. Saya tanya guru besar, di mana kamu budak-budak ini buang najis? Datuk Seri dorang lari pergi hutan. Sampai longgar sudah seluar saya. Susut sebadan kempen sana kempen sini, tidak apa. Seluar susut, jangan undinya susut. Boleh? Hari ini saya berada di Kota Bulut. Malam ini saya akan berada di Kerembunai. Besok akan berada di Kudat. Lusanya saya akan ke Papar. Lepas itu ke Sipitang. Lepas itu ke Sendakan. Berjuang kita bukan pasal apa. Cukup makan saya ini. Cukup duit untuk makan. Bukan YB tidak cukup makan. Tapi bukan saya fikirkan cukup makan, tidak cukup makan. Saya mau perjuangkan anak-anak Sabah di masa akan datang. Saya masih ingat Allahyarham Tun Mustafa. Tahun 1975 saya ingat. 6 dah saya lupa sudah. Belajar di England, saya Datuk Nasir, Datuk Omar, anak Tun sekarang, bapa saya. Jumpa dengan cuma belajar kamu tutup. Besok belajar, dapat pendidikan, balik bantu Sabah. Datuk Haris Salih, masa saya Menteri Luar Bandar, masih hidup Tan Sri Haris Salih. Tanya dia. Pergi pejabat saya Menteri Luar Bandar. Datuk Syafiq, kau balik pergi Sabah, kau takbir Sabah ini. Ini bukan saya reka-reka cipta-cipta ini. Pasal Datuk Haris Salih ini kawan area anda saya dahulu. Kau balik pergi Sabah, pastikan untuk takbir Sabah dengan baik. Pasal itu hari ini saya berada di bumi Sabah untuk pastikan kita bela anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta keredaan. Warisan tidak banyak duit ini. Ada duit sikit-sikit ya, beli bendera ada. Ya. Saya ucap terima kasih kepada orang yang pakai baju warisan ini, belanja sendiri, saya tidak bagi duit ini. Tapi pastikan undi yang kamu bagi ini bukan untuk kita mau jadi kerajaan semata-mata, tapi untuk menjamin selamatkan anak cucu kita di bumi Sabah. Boleh? Bukan berarti bila kita longkan selamatkan Sabah, rasuah banyak dari atas ke bawah. Betul tak? Kenapa tidak ada air di Sabah ini? Orang Sabah lupa. Boleh jumpa di jabatan air 170 juta di jabatan. Oh, duit Datuk Sapi, saya punya duit lah pula semuanya. Masakan saya pula mau simpan di jabatan, saya ahli ekonomi. Bodoh apa yang mau simpan duit di jabatan? Baik, saya simpan dalam bank, ada interest, ada bunga. Tapi memfitnah saja itu. Difitnah saya berbagai-bagai. Kamu tengok itu TikTok. Pasal apa mereka memfitnah warisan dan parti warisan ini? Pasal mereka gentar dan takut. Parti inilah yang boleh menyatukan rakyat Sabah ini. Parti inilah yang akan menjadi cabaran kepada mana-mana parti di bumi Sabah ini. Jadi saya berharap sungguh kepada orang-orang di Kota Belud, di Ranau, di Tuaran, Ali Asgar, jangan senyum saya. Lawan, jangan tidak lawan. Bukan tujuan kita berpecah, tidak. Ya? Mana mungkin kita tidak boleh tumbangkan. Barisan Nasional kita tumbangkan dahulu dalam pilihan raya. Apa isunya? GST. Orang tamu tidak tahu apa GST itu. Kita tumbangkan BN di Sabah ini. Cuma isu apa? 1MDB. Mana orang kampung tahu ada MDB? Tapi pilihan raya kali ini, isu apa yang timbul? Datuk Seri, kami tidak ada air, kami tidak ada elektrik, jalan kami berlubang, kami tidak punya kerja, harga barang cukup tinggi, mahal. Isu rakyat yang ada. Pasal itu kita putuskan warisan bertanding 73 kursi, kerjasama dengan rakyat, bukan kerjasama dengan parti-parti yang ada. Kalau kerjasama dengan parti mau kursi,
Lepas pilihan raya dapat kursi 10, mau menteri. Tidak bagi menteri, lompat. Lepas menteri, gaduh. Gaduh pasal apa? Gaduh tidak dapat projek. Pasal itu BN dengan JRS bergaduh. Hari ini tanding lawan 1-1. Mereka bergabung untuk tumbangkan warisan dahulu. Hari ini mereka bertanding antara satu dengan yang lain, dan warisan kekalkan sokongan kepada parti tempatan ini. InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan. Terima kasih banyak. Saya tahu masanya akan singkat, masa saya pun mau lari pergi ke Rembunai. Tapi bila saya ingin tadi itu, saya tidak mau bimbang sangat mau tinggalkan. Mau panjang ucapannya, takut nanti kalau pendek nanti udinya pun pendek.